Sambung tadi dengan okey, keseimbangan daya. Okey, dalam topik keseimbangan daya ini dia merupakan rentetan daripada 1.1 dan juga 1.2 lah. Kan? Okey. Kalau awak masih ingat lagi apa tu step, ada 4 step tu bila kita nak menyelesaikan daya ni, ada 4 step tu. Satu, kita kena pasti dia seimbang ataupun tidak. Kan? Seimbang atau tidak. Kan? Yang kedua adalah seimbang ataupun tidak. Yang kedua adalah daya sepaksi. Daya sepaksi. Ini kena pastilah ni. Ini kena pasti kena pasti daya-daya je. Daya-daya yang wujud. Kan? Nombor 3, sum of F equal to MA. Okay, nombor 4, bukan. Ini nombor 4. Nombor 3, gambar raja daya. Gambar raja daya. Okay. Sebenarnya kadang-kadang soalan tu bila agak mudah tu dia awak tak lukis pun tak apa sebenarnya. Kan? Tapi kita nak tengok dia punya flow dia tu nampak cantik. Bila cikgu menyampaikan pada awak, cikgu bagi step inilah. Okay, cikgu bagi step ini. Okay. Kita boleh nampak secara fizikal ada satu objek misal katakan dia ditarik dengan daya 10 Newton belah sini. Yang ini dia tarik dengan daya 10 Newton. Apa berlaku kepada objek ini? Pegun. Tak bergerak, pegun. Dia pegun, dia tidak bergerak. Okey, sebenarnya ini pada paksi X tau. Okey, pada paksi X ini 10 Newton. Sebenarnya pada paksi Y, walaupun kita tak nampak bendanya, tapi memang ada iaitu daya disebabkan oleh daya tarikan graviti, disebut sebagai berat, kan. Lepas tu di bawah Newton second law of motion, kita ada bergerak ke atas ini disebut sebagai daya normal. Daya normal dan W adalah sama juga nilainya, kan. Dia akan jadi tak sama, kan. Kalau tak sama nilai dia, contohnya ni cikgu ubah jadi 20, apa berlaku? Dia akan bergerak ke sana, kan. So yang 20 ini, 20 awak tolakkan dengan 10, yang dapat 10 Newton, kan. Ini disebut sebagai daya paduan. Okay, daya paduan. Okay. Kemudian awak belajar apa tu mesti kata ada satu daya ini 1.2. Bila ada satu daya kan, cikgu cakap tadi daya sepaksi tadi, maksudnya kita kena dapatkan daya pada paksi X dan paksi Y. So tiba-tiba ada satu daya, dia berada di antara paksi X dan paksi Y. Apa kita buat? Kita leraikan dia, kan. Kita leraikan dia daya pada paksi X dan juga paksi paksi Y. Okay, tujuan dia untuk apa? Untuk kita dapatkan daya dan daya sepaksi ni. Okay. Namun begitu, ada kaedah yang kita boleh mergekan dia, kita gabungkan dia. Kita tak perlu pun kira daya sepaksi tu. Apa kita buat? Kita gunakan kaedah segitiga daya tu. Okay, gambar raja bebas, dia gambar raja bebas tapi adalah gambar raja bebas yang merujuk kepada segi tiga daya. Dan gambar raja bebas untuk segitiga daya ni memang kena ada 3 daya lah. Kan? Memang kena ada 3 daya. Okay, kalau 2 daya macam ni je, tak payahlah buat segitiga daya, memang tak boleh. Okay. Okay. So yang ini ni seimbang ataupun tidak. Kan? Seimbang ataupun tidak. Okay. So hari ni kita nak tengok special untuk daya yang berada dalam keadaan daya seimbang. Okay. Keseimbangan daya. Okay. So untuk daya seimbang ini kita boleh kenal pasti. Kalau satu objek itu dia berada dalam situasi-situasi ini, kita tahu bahawa dia berada dalam keadaan daya seimbang. So apa dia situasi dia? Apa dia situasi dia? Nombor 1 adalah dia pegun. Okay. Kalau dia tidak bergerak, kita tahu memang confirm lah dia berada dalam keadaan daya seimbang. Okay. Yang kedua, kalau dia bergerak, kan? Kalau dia bergerak dengan hal laju yang malar. Okey. Kalau dia bergerak dengan hal laju yang semakin bertambah, iaitu dia bukan dalam keadaan daya seimbang. Ataupun dia bergerak dengan ada nilai pecutan, kan? Itu pun sama juga, bukan daya seimbang. Ini dia bergerak dengan hal laju malar, maksud pecutan dia tak ada. Kan? Maksudnya pecutan dia adalah sama juga dengan sifar. Okay, nombor 3. Okay, F paduan dia, kan? F paduan dia, daya paduan dia adalah sifar. Okay. Awak juga boleh sebut daya bersih sum of forces dia adalah sifar. Okay, ni dia bawah Newton second law of motion, F ni kan.
Ini F equal to MA kan. So tak ada pecutan. Pecutan ni kosong. So ini adalah kosong. So jumlah daya-daya equal to sifar. Okay. Tu yang keempat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Ada lagi tak nombor 5? Daya paduan bersih, daya bersih kosong, daya paduan kosong, pegun, begak. Ni yang kelima ni lah, pecutan dia sama juga dengan sifar. Ini antara, ada 5 lah kita sebutkan ini. Ini antara 5 ciri-ciri yang kita tahu bahawa daya tersebut dia berada dalam keadaan daya seimbang. Okey. Satu lagi perbezaan bagi segitiga daya. Kan? Awak belajar dalam daya paduan, kan ada satu daya paduan kan, ada satu daya. Kan? Bukan. Dalam daya paduan ada 2 daya tak kan. Contohnya 3, 5. Kat mana daya paduan dia? Daya paduan dia kat tengah-tengah ni, betul? Kat tengah-tengah ni. Yang ni kita pindahkan sebelah kan. So kita dapatlah segitiga ni. Kan? Ni sudut tepat kan. Okay, segitiga ni kalau tengok dia bergerak kan. Dia tertumpu pada satu titik. Okey. Tapi bagi daya, 3 daya yang berada dalam keadaan keseimbangan. Nampak lain tadi. 3 daya yang berada dalam keadaan keseimbangan, dia punya segitiga ni nanti awak akan bina segitiga. Segitiga dia akan dapat macam ni. Ni mungkin awak tak faham lagi tapi cikgu nak bagi tahu bentuk fizikal dia. Dia punya segitiga dia, awak tengok arah dia macam ni. Arah dia akan jadi macam ni nanti. Tapi kalau daya paduan, arah dia tertumpu pada satu titik. Tapi kalau segitiga daya bagi 3 daya dalam keadaan keseimbangan, dia berpusing macam ni. Kan dia buat macam apa ni? Dia satu rotation lah. Dia satu rotation. Dia tak tertumpu pada satu titik. Macam ni dia tertumpu pada satu titik. Yang ni tak ada. Okey? Itu mungkin bolehlah yang ke-6 ni. Yang ke-6 ciri dia. 6 ciri bagi keseimbangan daya. Okey? Boleh? Okey, kita tengok dalam buku teks ni dia apa lagi dicerita. Okey, ni awak bacalah. Suatu objek dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan daya apabila daya-daya yang bertindak ke atas menghasilkan daya paduan sifar, kan? Daya paduan sifar kan. Macam ni kita tengok dia tak bergerak. So bila dia tak bergerak, berat yang bertindak ke bawah 12 Newton, daya normal dia adalah 12 Newton juga, kan. Okey, yang ini lampu yang digantung dengan 2 tali kita perhatikan lampu ini tidak bergerak. So bila dia tidak bergerak, ini 2 daya Ini ada 2 daya. Kan? Okey, awak tengok lampu ni kan. Lampu ni dia kata tidak bergerak. So bila tidak bergerak, kan? Maka dia dikatakan sebagai daya seimbang. Okey, dia berada dalam keadaan daya yang berada dalam keadaan keseimbangan. Okey. Okey. Kalau awak jumpa situasi 3 daya berada dalam keadaan keseimbangan, bila awak buat gambar rajah segitiga daya, dapat gambar rajah segitiga daya, kan? Dapat gambar rajah segitiga daya, kan? Dan segitiga daya tersebut dia adalah right angle, bersudut tepat, kan? Awak boleh kira. Okay, menggunakan Pythagoras theorem ataupun trigo. Okay, boleh kira tapi sebenarnya kalau tak dapat bentuk bersudut tepat pun sebenarnya awak boleh selesaikan. Kalau dalam daya paduan kan kita belajar Kita belajar segitiga ataupun kaedah segi 4 selari kan. Boleh. Dan cikgu pun benarkan kalau nak gunakan formula matematik tambahan tu sebenarnya. Kan, formula matematik tambahan. Okey. Tapi kalau boleh elakkanlah guna formula matematik tambahan sebab dia yang sekarang ni diuji adalah fizik. Okey. So kalau macam ni sekarang kita tahu dia seimbang. Sebab apa? Lampu ni tak bergerak. Okey, so bila tak seimbang, kan? Kalau cikgu suruh lukis gambar rajah segitiga daya bagi daya seimbang, bagi 3 daya dalam keadaan seimbang, okay, kita tengok sekarang ni. Kalau awak tengok secara fizikal, agak-agak daya mana paling tinggi? Oh, dia dah tulis lah dayanya. Kan? Tapi kalau awak tarik sini kan, awak tarik ke bawah ni, so paling tinggi daya kat sini lah yang bertindak. Kan? Tegangan tali ni, iaitu 5 Newton. Okay? So pastikan daya yang paling tinggi adalah yang paling panjang garisnya. Daya yang paling tinggi, yang paling panjang garisnya. Okay, so kita pindahkan ni ke bawah. Kan? Cikgu pindahkan dia ke bawah. Yang ni cikgu pindahkan dia ke sini. Kan?
Cikgu pindahkan dia ke sini, kan. So awak akan nampak dia membentuk segitiga bersudut tepat. Kan ni. Yang ini 3. Okey. So cikgu lukis balik sini ke bawah, kan. Okey, ini adalah P, kan. Ini adalah W, ini adalah T, sudut tepat. Okey. Arahnya sana. Okey, ini adalah gambar daya segitiga daya bagi daya seimbang. Nampak tak arah dia? Arahnya ke sana, ke sini, ke sini. Nampak dia berputar, berpusing. Kan? Ciri yang ke-6 tadi, ciri yang ke-6 bagi gambar daya. So kalau macam ni dah dapat gambar macam ni, awak boleh selesaikan menggunakan trigo ataupun Pythagoras theorem. Kan? Trigo ni bila dia bagi sudut. Pythagoras theorem ni dia tak bagi sudut tapi dia bagi Sudut tegak. Dia bagi sisi lah. Dia bagi sisi. Dia bagi sisi, boleh gunakan Pythagoras theorem. Okey? Okey, ini dia sebenarnya dia dah cerita kat bawah ni, segitiga daya. Okey, so cikgu tak payah cerita lah ni. Kan, pasal segitiga. Segitiga daya Kita tak payah cerita, cikgu dah tunjukkan kat awak tadi. Kan? Ni melakar segitiga daya. Dia latih awak sebenarnya. Dia latih awak untuk lukis gambar segitiga daya je. Kan? Okey, kalau macam ni kan ada 2 T kan. Yang ni dulu lah, cikgu buat yang ni dulu. Ada 2 tali tergantung ni kan. Berat W. So maksudnya berat dia lah paling tinggi dia punya nilai daya dia. So berat ni mesti paling panjang. So yang ni paling panjang. Kan? Ke bawah. Yang ni pindahkan dia ke sini. So dia akan jadi cikgu ambil panjang betul Okay. Pastikan dia selari ni Dari ni mesti selari. Okay. Yang ni kita panjangkan. Okay. So arahnya sana, sini arahnya sana. Okay, nampak arahnya. Kan? Tu. Kalau yang ni pula ni, yang ni bawa dia ke sini, kan dia mesti paling panjang. Yang ni pindah dia ke bawah, kan ke sana. Okay, nampak? Nampak ini dia tak bersudut tepat Bila tak bersudut tepat, awak boleh guna skala, pakai skala. Kenapa pakai skala ni? Kita guna segi 4 selari. Kan? Ataupun guna equation NMAT. Kan? Persamaan NMAT. Cos, sin, cos, tangent tu. Dah belajar belum tu? Triangle. Dah belajar lah dalam NMAT, triangle. Macam ni kan, kalau dia bagi ni contohnya 40, yang ni 3, yang ni 5. Dan berapakah panjang ini? Kan? Awak tak boleh gunakan Pythagoras theorem ni, trigonometri tau, sebab dia bukan bersudut tepat. So boleh pakai NMAT punya penyelesaian, sin cos tu. Okay. Ni cikgu malah cerita nanti kalau awak belajar ni, apa yang cikgu sampai ni senang aja sebenarnya. Kan? Apa tu segitiga tu dalam NMAT tu antara yang paling senang lah. Senang yang nak jawab tu soalan tu. Okay. Yang ini pula. Yang ini kita nampak memang dia punya titik dia tak berapa ni kan. Yang ni kalau cikgu pindahkan, maksudnya cikgu letak sini lah. Ataupun tak apa, yang ni cikgu stay je kat sini. Kan? Ni ke bawah. Kan? Okey, awak perasan tak W ini merupakan daya tindakan yang disebabkan oleh daya graviti tau. So dia mesti ke pusat bumi lah. Macam ni kan? Macam ni. Cikgu rasa dah tunjuk ke sini. Kalau awak duduk sini kan, dia ke pusat bumi. Pusat bumi. Kalau yang ni duduk sini, dia ke pusat bumi. Duduk belah sini, dia ke pusat bumi. Okay. So yang ni dia mesti ke pusat bumi. Okay. Tapi daya normal dia mesti dengan permukaan, perpendicular dengan permukaan, daya normal. Okay, daya normal dia perpendicular dengan permukaan. Okay, so kita ada daya normal, kita ada daya geseran. Okay. So daya paling panjang adalah W. So W mesti paling panjang. Okay. R ni cikgu pindahkan dia ke atas, dia mesti selari. Kan. Okay, ini adalah R. Okay, yang ini ni R, bukan R. Bukan R ni. Ini adalah FR. FR yang ini. Okey. Yang ini cikgu pindahkan sini, pastikan dia selari. Yang ni maksud selari selari. Sama. Okey, arah dia ke arah atas. Okey. So nampak ni? Nampak dia dia punya directionnya berpusing macam ni. Kan? Yang ni segitiga dia boleh bentuk right angle. Yang ni kita boleh selesaikan menggunakan Pythagoras theorem ataupun trigonometri. Kan? Yang ni boleh tak ni?
Jadi boleh pakai Pythagoras theorem tak? Segitiga ni? Boleh. Tak. Boleh sebab apa T-nya sama. Bila T sama, awak pisahkan dua, kan? Pisahkan dua, awak akan dapat segitiga bersudut tepat. So kira yang ini dulu, kira X kan, maksudnya panjang sini ke sini adalah 2 kali X. Nampak? Ini kita dapatkan segitiga yang separuh ni. So segitiga bersudut tepat. Yang ni bukan bersudut tepat, so tak boleh selesaikan menggunakan apa tu, trigonometri. Okay? Yang ini memang tak bersudut tepat kan. Apa tu, disebabkan oleh Cikgu Luki pun salah, sepatutnya panjang sikit macam tu kan, sebab T nya sama kan. Okay, kalau T sama awak boleh pisah dua pisah dua, maksudnya dia dapat sudut tepatnya ni. Tapi kalau T tak sama kan, kalau T tak sama ni, yang ni contoh 40 kan, yang ni daya tarikannya adalah 80, sini daya tarikannya 100 contohnya kan. Yang ni tak boleh kan, sebab apa, dia punya daya kiri kanan atas bawah dia ni tak sama, so tak akan membentuk sudutnya sama kan. Macam ni kan kita tahulah kan, kalau ini alfa kan, kalau sudut ni alfa, sudut ni adalah, sudut ni berapa ni, berapa sudut tu? Sudut alfa ni sama dengan mana ni? Sama dengan ini adalah alfa, ini adalah alfa. So yang sudut penuh ni adalah 2 alfa. Okay. Satu lagi boleh, tiba-tiba awak buat segitiga tu kan. Awak buat segitiga tu, awak dapat segitiga, satu tadi segitiga bersudut tepat kan. Kita ada segitiga bersudut tepat. Kita ada segitiga bersudut ni. Sudut 60. 60, 60, 60. Ini segitiga apa lah namanya? Kan. Segitiga ini kalau ini nilai 1, yang ni memang confirm 1, 1, 1. Yang ni boleh dapat terus. Okey. Satu lagi segitiga bersudut tepat lah kan. Segitiga bersudut tepat. Kan. Contoh sini 30. Satu lagi segitiga adalah segitiga sudut sama sisi. Segitiga bersudut tepat tapi sama sisi. Ini adalah 90. So ini 45, yang ini 45. Kalau sini 1, sini confirm 1. Okey. Ni bentuk-bentuk yang mungkin awak akan, bentuk-bentuk yang mungkin akan jumpa. Okey. Okey, ini aktiviti yang dia nak tunjukkan bahawa dia mainkan sudut kan, dia mainkan sudut kan. Okey, dia mainkan sudut ni, dia nak tengok mana yang seimbang kan. Kalau macam ni tak seimbang lah, sebab apa? Awak nampak ni dia punya ring dia kan. Ini dia punya besi dia kan. Ni ring bulat, besinya kat sini. So rasa tak seimbang lah. Kalau dalam situasi ni, kalau awak tengok cikgu besarkan ni, dia bulat, dia punya center dia duduk kat sini. Yang ni maksudnya daya ni, daya ni, daya ni, daya 1, daya 2, daya 3 ni berada dalam keadaan keseimbangan. Kan? Yang ini ni tak seimbang lagi. So kena tambah sini sikit. Kan? Supaya dia boleh bergerak sini sikit. So dia duduk tengah-tengah macam ni. Itu aktiviti lah. Ini aktiviti nak buktikan keseimbangan daya. Kalau ambil satu rujukan, misal kata awak ambil nilai sudut-sudut dia ni kan, kita akan dapati bahawa awak jumlahkan semua, jumlahkan daya-daya dia tu kan, awak akan dapat jumlah dia sama dengan kosong. Sama dengan kosong nilai dia. Okey, dia bagi soalan ni. Okey. Cikgu lupa tadi. Tak apalah, cikgu cerita kat sini lah. Cikgu cerita kat sini. Okey, tengok Tengok cara kita nak selesaikan. Ini daya, ada 3 daya. Okey, tegangan tali itu adalah 8 Newton. Tali itu mencondong pada sudut 60 darjah. Hitung tegangan tali P. Berapa nilai P? Nilai P berapa? Oh, dia tanya nilai W juga. Berapa? Kan? Okey. So, macam mana kita nak buat? Kita guna kaedah segitiga daya. Okey. Kaedah 1 dulu. Cikgu perkenalkan kaedah 1 dulu. Kaedah segitiga daya. Iaitu apa? Kita panjangkan ni kan. Yang ini ke bawah. W, ini P, ini P, ini W, ini adalah T. Kan, ini sudut tepat. Sudut ni 60, maka sudut ini adalah 60. Okey, nampak? Okey, cikgu keluarkan baliklah segitiganya.
Cikgu keluarkan balik kan. Cikgu keluarkan balik segitiganya sudut tepat. W, P, satu lagi T. Okay. Dia tanya P, berapa nilai P? Sudut ni 60. Berapa nilai P? T ni dia bagi dah. T sama juga dengan 8. So boleh pakai. Pakai apa ni? Kalau ambil sudut sini, so sebelah dia adalah P kan. Sebelah dia adalah P. So boleh gunakan cos. Kalau tak pandai sangat, tulis sini cos. Okay, nilai P nak cari nilai P. Cos 60 sama juga dengan cos adalah sebelah. P bahagian dengan hypotenuse 8 kan. So P sama juga dengan 8 darabkan dengan cos 60. So dapatlah jawapannya 4 Newton. Okay, 4 Newton. Okay, kemudian nak cari W pula. W ni kan setentang kan. So boleh dapatkan W dengan menggunakan sin. Sin 60 sama dengan W bahagi 8 kan. Ni pindah atas, so W sama dengan sin 60 darabkan dengan 8. So dapatlah 6.93 6.93 Newton. Okey. Macam tu cara dia. Okay, kita pakai kaedah segitiga daya. Okey, boleh? Okey. Awak juga boleh pakai kaedah yang cikgu ajar itu, yang 4 step tu. Kan? 4 step. Mula-mula apa? Mula-mula cari daya seimbang ke tak seimbang. Kita tahu ni topik daya daya seimbang. So dia seimbang. Yang kedua, daya-daya sepaksi. Kan? Daya-daya sepaksi. Okey, kita tengok daya-daya sepaksi. Sebelum nak tengok daya-daya sepaksi, kita kena tahu apa yang dia suruh cari. Okay, contohlah dia suruh cari W contohnya kan. Okay. Dia suruh kita nak dapatkan W. Okey, kita nak dapatkan W. Okey, ni cikgu padam lah dulu. Cikgu padam ni. Okey. Kita nak dapatkan W. Kan? Okey. Kita nak dapatkan W dan kita tengok W ni berada betul-betul pada paksi Y. Kan? Ni W ke bawah ni betul-betul berada pada paksi Y. Okey. Okay, ini satu daya. Okey. Okey, kita tengok lagi daya yang ada pada paksi Y. P. P ni daya pada paksi Y ke? P ni bukan daya pada paksi Y. So bila P bukan pada daya pada paksi Y, kita abaikanlah P. Kan? Sebab mesti cari daya sepaksi je. Okey. T. T sekarang dia berada di antara paksi X dan paksi Y. Maka apa kita buat? Kita kena leraikan dia. Kan, kita kena leraikan dia ni. Ni jadi Fx, yang jadi Fy. So yang berkait dengan W ni paksi Y adalah Fy. So Fy apa? Apa dia Fy? Fy sama juga dengan ni 8 kan? 8. Ni sudut dia sini. Fy sedepan kan? Depan. Setentang kan? So Fy adalah 8 sin 60 darjah. Okey. Okey. Itu nombor 2 Nombor 2, daya-daya kena pasti daya. Nombor 3 apa? Step nombor 3. Lukis gambar rajah daya kan? Lukislah gambar rajah daya. Dia nak W. Dia nak W kan? W ke bawah kan. Lepas tu kat sini adalah Fy. Ini nombor 3. Nombor 4 apa? Nombor 4 ni nombor 3. Nombor 4 adalah sum of F equal to 0. Kenapa 0? Sebab Daya seimbang. Daya seimbang. Okey. So apa daya yang kita ada? Kita ada Fy, kita ada W sama juga dengan kosong. Okey, mana satu positif? Kalau daya seimbang tak kisah positif tu awak nak ikut belah mana. Okey. Contohlah cikgu anggap ke bawah adalah positif, maka W positif, Fy ni negatif. So ini pindah sebelah, so W sama dengan Fy. So Fy ni tadi apa? Fy tadi kita dah kira iaitu 8 sin 60. So dapatlah jawapannya. Kan? Dapatlah 6.93. Okey. Lepas tu dia suruh cari P kan? P kalau tengok dia berada pada paksi X. Kan? So P nombor 3 cikgu terus pergi kepada nombor 3 dia. Lukis gambar rajah daya dia. Sini P kan? Dekat belah sini adalah Fx. Dua daya kan? Sum of F equal to 0. So kita ada Fx, kita ada P. So cikgu anggap ke sana adalah positif kan?
So P positif, Fx negatif. So P sama dengan Fx. Fx adalah 8 cos 60. So dapat 4 Newton. Okey. Ni dua cara. Okey. Cara yang ketiga, cara pertama, kedua. Cara ketiga boleh guna skala. Kan? Tapi ni cikgu janganlah. Okey, cara keempat boleh guna MAP punya formula tak perlu gunalah sebab dia dah sudut tepat kan. Maksudnya nombor 4 ni kalau pakai formula kan, dia dah pergi ke nombor 1 tadi. Sebab apa? Segitiga yang dia bentuk itu membentuk segitiga bersudut tepat. Kalau yang tak bersudut tepat je kita boleh, oh silap-silap. Nombor 3 dan 4 skala dengan formula ni kita tak boleh buat untuk soalan ni. Sebab apa? Dia dah dapat bersudut tepat. Yang ini ni khas kalau tak dapat segitiga bersudut, tak dapat segitiga bersudut tepat. Okey? Boleh? Okey, ada soalan nak tanya? Oh, dia pakai skala tak perlu sebenarnya pakai skala sebenarnya. Okey? Tapi ditunjukkan dalam buku teks pula, kan? Tak perlu. Kita khas ni yang susah aje. Kita yang skala ni kalau yang tak dapat bersudut tepat je, kita pakai skala. Okey? Ada soalan? Ada? Okey, kalau tak ada, cikgu teruskan. Okey, kita teruskan dengan nombor contoh 2, satah condong. Kan? Kalau tengok situasi dia benda objek tergantung, satah condong, kan? Itu aja. Lukis gambar raja jasad bebas, kan? Kita pun lukislah, kan? Patut gambar raja jasad bebas, awak kena bukan buat pada gambar tau, kena buat kat sini tau. Kan? Gambar raja jasad bebas dia adalah W ke bawah, kan? Sebab dia ada 3 daya, kita terus boleh bina, kan? Maksudnya kalau kita boleh, kalau dia adalah 3 daya, kan? Dan dia dalam keadaan seimbang, kita boleh bina terus segitiga daya, segitiga daya. Ini adalah FR, kan? Sini adalah, ini adalah R, kan? Ini adalah FR. Okay? Arahnya ke atas, ke sana. Okay? Ini berpusing lah. Kan? Sini sudut 40. Mana satu sudut ni? Sini kan? 40 ni sama dengan mana? Ini 40 dia sama kat sini tau. Okay, kalau awak tak pandai sangat macam ni cara dia. Kan, kalau tak pandai sangat lah kan. Tak pandai sangat, awak cuba pindahkan ini kat sini. Dia ke bawah. Kan? Ni cikgu cakap ni mesti paling panjang. Okay, so yang ni kat sini. So yang ni macam ni. Kan? So ini awak nampak tak segitiga yang ini? Kalau cikgu buat macam ni kan, macam ni, kan? Nampak segitiga kan? 40. So kalau sini 40, sini adalah 50. So segitiga dia yang ini sudutnya adalah 50. Okay? Kalau tak erti sangat lah, kan? Kalau tak erti sangat, okay. Cikgu padam ni, tak erti sangat lah kan? Okay. Kalau tak erti sangat ni, ingat sudut ini dia adalah sama kalau awak buat garis macam ni. Panjangkan garis R ni. Okay, lepas tu pergi ke pusat bumi W, sama dengan sudut ni. 40 ni, ini pun adalah 40. So buatlah bagi segitiga dia ke sini. Macam tu. FR, sini adalah R, sini adalah W. Pastikan W paling panjang kalau tak erti janganlah. 40. Okey. Apa dia nak lagi lepas tu? Dengan melukis segitiga daya berskala, tentukan. Oh, dia dah cakap lah segitiga daya berskala. Kalau soalan dia minta segitiga daya berskala, awak kena buat lah. Pakai skala. Kan? Kena pakai skala. Kan? Dia kata berat kotak tu 50 Newton. 50 Newton. So, awak buatlah. Awak cakap 1 cm 10 Newton. So, 50 Newton maksudnya 5 cm lah kan. Ukur panjang ni 5 cm. Kan? Lepas tu buat apa? Kita tengok sudut ni 40. Kan? Okay. Awak ambil FR. Okay. FR ini betul-betul dekat permukaan satah kan. Sudut dia 40. Kan? Ambil sudut 40 ni.
Okey, lukis macam tu. Ni satah condong dia sebenarnya ni, kalau macam ni kan. Ni satah condong dia, objeknya kat sini. Okey, ini W. Kan? Dia ambil FR ni, FR. Ini adalah FR. Kan sudut sini 40. Kan? Tu yang dia ambil sudut 40 ni. Okey, FR. W. R. Okey. FR, awak hanya tahu sudut tau. Awak hanya tahu sudut, tapi awak tak tahu berapa panjang FR ni. FR ni berapa panjang dia. Yang awak boleh tahu W je. Sebab apa? W tu memang dia bagi 50 Newton. Okey, awak kira sudut. Okey, lepas tu buat je garis panjang itu. Lepas tu sudut ni kan 40 juga. Kan? Sudut ni 40, sebab sudut sini 50. Awak ambil protektor letak sini, buat sudut 40, okay, buat garis panjang. Nanti kita akan dapat perselangan macam ni lah. Kan? Inilah sudut tepat dia. Kan? Lepas tu barulah kita ukur panjang R, kita ukur panjang FR untuk kita dapatkan dia punya nilai. So FR dapat 3.2 cm darab 10. R 3.8 cm darab 10. Dapatlah 38 Newton, jadi dapat 32 Newton. Okey. Ni kalau berskala tau. Kalau tak berskala senang aja. Kan? Kan kalau tak berskala bukan susah pun kan. Kita dah ada segitiga bersudut tepat. Kan kita dah ada segitiga bersudut tepat ni kan. Kita pakailah sin cos tangent tu, itu je. Kan? Dengan meleraikan kita guna formula dia tu kan ni. Cos. Yang ni cos. So nampak dapat jawapannya lebih kurang sama 38.3. Sebab ni skala mungkin dia ada range plus minus kan. Tapi kalau ini kita dapat nilai paling tepat sekali lah. Paling tepat. Okey, pakai formula ni. Okey. Senyap je ni, tak ada nak tanya ke? Boleh? Ini awak pasang. Ini awak pasang tak? Bila kita buat segitiga daya dia, kan? Ingat W paling panjang tau. W paling panjang. 55, 55, 70. Ini segitiga bukan bersudut tepat. Nampak? Bukan segitiga bersudut tepat. Sepatutnya ini yang patut dilukis. Kan? Tapi dia suruh pakai formula pula, iaitu hukum sinus. Kan? Dia suruh pakai hukum sinus. Okay? Ini dalam MAT dalam matematik tambahan. Awak akan belajar nanti. Okay? Tapi lah misal kata awak pun tak tahu lah hukum sinusnya apa. Cikgu cakap tadi kalau 5 sudut ni sama, apa awak boleh buat? Sebab kalau sudut sama, lepas tu T dia ni pun awak nampak sama, kita buat apa? Kita bagi 2. Kita bagi 2. So yang ni nampak ni W 12 Newton, so masuk kat sini 6. Kita dah tahu. Ataupun sini daripada sini ke sini, sebenarnya dia adalah W bahagi 2. Dah dapat ni. Okay, ni 55 kan? 55. Kalau 55, so sudut yang bahu ni berapa? 55 tolak 90. Tak payah sebenarnya, awak tahu satu sudut pun dah cukup sebenarnya. Dah tahu satu sudut pun dah cukup. Okey. Apa nilai T? Okey, nilai T. Sekarang kita ada maklumat, kita ada 6. Kita ada T. Sudut dekat sini. So nak kaitkan 6 dengan T adalah kita kena pakai cos. Kan? So kita akan dapat cos 55 sama juga dengan 6 bahagi T. 6 bagi hypotenuse. Nampak? T sekarang dah jadi hypotenuse. Okey. So ni pindah atas. So T sama juga dengan 6 cos 55. So akan dapat jawapannya 10.46 Newton. Okey. Boleh? Boleh. Senang je. Ini ni tak apalah dia buat tapi sebenarnya kalau awak belajar MAT, awak akan tahu ini sebenarnya apa. Yang ni. Awak akan tahu. Kalau awak belajar MAT, awak akan tahu. Nanti lepas belajar MAT segitiga baru awak tengok balik ini Boleh tak? Sekarang tak payah tengok dulu lah. Okay? Sekarang tak payah tengok dulu. Nanti kan pening pula awak kan. Okay? Awak tengok yang MAT dulu, nanti baru tengok balik yang ini. Yang ini pun sama. Kalau awak tak nak tengok yang ini pun dulu tak apa. Kan? Sebab apa? Cikgu ajar yang mudah macam ni. Kan? Cikgu ajar yang mudah macam ni kan awak dah boleh nampak. Tapi dah belajar MAT nanti boleh balik, tengok balik. Dua-dua mudah sebenarnya. Okay? Dua-dua dia adalah mudah. Awak terpaksa tahu yang ni. Kena tahu.
kena tahu kena tahu sebab apa. Bunyi motor tu, siapa tu? Siapa yang naik motor tu? Kena tahu sebab apa nanti akan ada situasi kan. Macam ni kan situasinya T-nya sama. Kan T-nya sama. Kita tahu bahawa T yang sama. Nanti awak akan jumpa situasi yang mana panjang ni kan. Panjang ni contohlah cikgu bagi macam ni kan. Kan. Ini sudutnya adalah contohnya adalah 60. Yang ini ni 6 campur 20 contohnya. So yang ni berapa ni? 6, 7, 8 90. Ini 100 lah. 100. Nampak? Apa tu? L1, L2, L3. L1, L2, L3 tak sama panjang tau. Faham? Bila tak sama panjang, awak tak boleh gunakan kaedah potong dua ni. Macam ni kan, potong dua. Bila potong dua, kat sini dengan kat sini, dia bukannya L1 bahagi 2 dah. Faham? Dia dah tak sama. Melainkan kalau T ni sama je. So, kena tahu kaedah yang ini ni. Kaedah menggunakan hukum sinus. Itu satu. Hukum sinus. Yang kedua, kan, ni hukum sinus. Yang kedua pakai skala. Macam kita buat segi empat, kaedah segi empat selari. Okay? Itu je. Boleh? Okay, kalau boleh, sebenarnya itu saja dalam apa yang berkait dengan apa tu keseimbangan daya. Okay? Awak nampak dia tambah apa je? Dia tambah yang 3 daya je. Kan? Dia suruh lukis gambar rajah segi 3 daya. Okay? Itu je. Sebab kalau nak cerita 2 daya je senang pula kan? 10 Newton sini kan? P contohnya. Berapa nilai P? Kalau dia adalah dalam keadaan pegun ataupun dia berada dalam keadaan keseimbangan daya. Kan? Kita tahulah mestilah sama juga dengan 10 juga kan? Senang je. Kan? Okay? Ataupun daya paduan dia ni, F padu dia sama dengan sifar. Sebab apa? Dia dalam keadaan keseimbangan daya. Okay, ingat kalau ayat soalan itu dia kata apa? Dia kata objek berada dalam keadaan keseimbangan daya. Okay? So memang confirm awak tahu bahawa awak jumlahkan daya-daya tu semua, daya apa yang ada daya-daya kat sekeliling ni, kan? Kita jumlahkan, kita akan dapat jawapannya adalah sifar. Kan? Contohnya ni 10 kan? 10. Jangan kau pergi tambah 10, 10 tambah 10. Oh, jawapannya 20, adalah nilai tak sama kosong. Janganlah tambah macam tu. Kita tahu daya ni dia adalah vektor kuantiti. Kan? Dia vektor kuantiti. So F padu dia kan sama juga dengan dia adalah vektor kuantiti. Kalau kita anggap ke kanan adalah positif, maka 10 Newton yang ke kanan ni adalah positif. Tapi yang belah sini adalah negatif. Sebab apa? Dia ke kiri. So 10 tolak 10 kan jawapannya dapat kosong. Okey. Boleh? Baca dulu sikit kejap. Kan baca yang ni kan. Lepas tu cikgu nak buat selesaikan ni. Ada 2 soalan. Okey, soalan dia kata apa? Lukis lukisan berskala. Okey. Lukis lukisan berskala untuk menentukan daya nilai T. So dia kat sini dia dah bagi tau. Okey, kat situ dia dah bagi dia punya skala dia. So awak kena pakai skala dia tau. Kena pakai skala yang dia bagi. Okey. Ini 2 kilogram. Kan, bila 2 kilogram maksudnya berat dia ke bawah adalah 20 Newton tau. Okay, 20 Newton. Okay. Sebab berat ni kita tahu berat sama dengan W sama dengan M darabkan dengan G. So 2 darabkan dengan ni dia suruh pakai 10 kan. Dia suruh pakai 10. Kalau dia bagi macam ni awak akan pakai 10. Tapi kalau dia tak bagi, awak tahu bahawa nilai dia adalah 9.81 Okay. Okay, so kalau 20 apa kita buat? Kan? Mula-mula sebab kita tahu yang ini je. Kita tahu 20 Newton. Okay, kita ambil lah. Kalau kita lakar dia punya garis dia, kan? Garis dia lebih kurang macam ni lah. Ni paling panjang kan, macam tu kan? So yang ini, kalau sini 45, kan? Confirm lah kat sini 45 kan?
Sini 40, 45. Okey, so sini 90. Okey. Ambil pembaris, kan. Awak boleh buat belah sini ke, buat belah sini ke boleh. Nak buat segitiga dia belah sini pun boleh. Tak kisahlah awak mula kat mana-mana. Okey. So ambil satu titik ni, kan. Ambil satu titik ni, kan. Kita garis 4 cm sebab tadi 1 cm 5 Newton kan. So kalau 20 Newton sama juga dengan 4 cm. Ambil pembaris ukur macam ni. Buat macam ni 4 cm. Dah tu ambil protektor, kan. Ambil protektor letak kat sini lah. Letak sini, kan. Okey, protektor, kan. Ambil sudut dia sudut 45. Okey, 45 darjah sini. Garis, sok gitu. Garis lebih-lebih pun tak apa. Lepas tu ambil protektor pula letak belah sini. Tak. Betul garis. Tok je tu. Okey. So kita dapatlah sini ke sini kan. Sini ke sini adalah T. Okey. Adalah T. So awak pun ukurlah berapa panjang T ni. Dan dapat panjang T tu berapa? Darabkan dengan 5. So dapatlah 14 Newton. Okay. 14. Lebih kurang lah. Dia ada plus minus lah ni. Dia plus minus sebab bergantung kepada pembaris. Okay. Okay. Gunakan keadaan leraian daya. Okay. Keadaan leraian daya ni maksudnya yang segitiga tadi lah. Kan. Segitiga ni kan. Kalau kita tengok ni. Segitiga ni cikgu pindahkan dia ke sini kan. Kita akan dapati bahawa sudutnya begini ya. Sudut dah. Dia punya tu macam ni. Kan. Ni 90, 45, 40, 45. Panjang ni 20. Okey, pakai apa? Sama je mana-mana satu, tak kisah. Pakai sin boleh, cos boleh. Okey. Kalau sin 45 sama, cikgu ambil sudut yang ni Sin 45 sama dengan T bagikan dengan 20. So ni naik atas, so T sama dengan 20 sin 45. So akan dapat jawapannya adalah 14.14 Newton. Okey, ini jawapan dia. Okey. Tengok bila pakai skala dia tak berapa tepat sangat, tapi bila kita pakai trigonometri ni jawapannya lebih tepat. Okey, boleh? Okey, kita tengok soalan yang kedua. Seekor kucing ni kan, seekor kucing kan. Okey, daya geseran adalah 20 Newton. Hitung jisim kucing tersebut. Daya geseran dia 20 Newton kan. Hitung jisim kucing tersebut. Okay. Sebab dia ada 3 daya dan kucing tu tak bergerak kan. Maksudnya dia dalam keadaan daya seimbang kan. So bila dia dalam keadaan daya seimbang, kita ambil titik ni kan. Berat mesti paling panjang kan. Ini segaris daya geseran ke sana. Ini daya normal sini. Daya normal N, ini adalah F. Ini adalah berat dia, W. Kan? Dia bagi ke W berapa? W dia tak bagilah berapa. Okey. Cikgu cakap tadi sudut ni sama dengan sudut ni Sama sudut dia 30. Berat jisim yang dia suruh cari kan. So kita nak kena cari W. Okay, kita ada 30. Kita ada F. F ni sama dengan 20. Kan? N ni macam dah tak ada kena-mengena sebab dia tak ada soalan nak tanya pasal N kan. So yang ni ke depan setentang. So kita akan pakai sin 30. Setentang dia adalah lupa nak tanya jawapan Atau cikgu tanya jawapan dulu. Kan? Ilya Uzair, awak dapat berapa jawapan dia ni? Awak dah siap dah ni? Tu belum. Muhammad Hakim. Berapa jawapan awak? Dia nak jisim dia. Dia nak jisim kucing. Saya dapat 1.77. 1.77. Nasri dapat apa? 4.81 kilogram. 4.81 ni kg 4.1. 4.1. Okay, lagi ada jawapan lain? Muhammad Haziq, dah siap belum? Belum. Okey, sin 30. Sin adalah opposite. Opposite-nya adalah 20. Bagikan dengan hypotenuse. Hypotenuse-nya adalah W.
Naik atas sini, so W kita akan dapat 20 sin 3. 20 bagi sin 30. Ni dapat apa? Nasir dapat apa ni? 20 bagi sin 30. 40. Dapat 41 lah. 40 ke 41? Ha? Ya. 40 kan? 20 Ya. bagi sin 30. 40. 40 eh? 40. Okey, dapat 40. 40, Okey, dapat 40. Dia nak jisim kan? So kita tahu bahawa berat sama dengan M darabkan dengan G. So W ni adalah 40 sama juga dengan M yang kita nak cari. Ini 9.81. So M kita akan dapat 40 bagi 9.81. So akan dapat berapa jawapannya ni? 4.1 eh? Betul eh? Ha. 40 bagi 9.81 dapat 4.1 kilogram. Jawapan dia 4.1. Jawapan dia 4.1 kilogram eh. Macam ni je cara dia. Okey, boleh? Kalau kaedah yang cikgu kata kaedah 4 step tu, kan? Kalau macam kaedah 4 step tu, kan? Okey, kalau kaedah 4 step, kita tengok kalau kaedah 4 step. Kan? Ni kucing. Okey, bulatan ni kucing lah. Kan? Kita ada W. Kan? Sekarang ni, soalan dia nak W dia berapa? Ataupun jisim dia kan? Sebab lepas kita dapat W, kita boleh dapat jisim. Kan? Sebab W ni sama dengan M darabkan dengan G kan? Okey, sekarang W tak tahu. So, bila tak tahu W, kita kena cari W. Kan? Sudut sini 30. Kan? Okey. Lepas tu maklumat lain yang dia bagi adalah daya geseran ni ada 20 Newton. Kan? So apa kita buat? Kita cari daya yang sepaksi yang boleh mengaitkan dengan 20 Newton. Sebab daya normal macam dia tak tanya pun pada paksi Y. Kan? Dan kalau dia bagi paksi Y pun sekali, daya normal ni kita tak tahu, W kita tak tahu, ada dua unknown yang kita tak tahu, macam mana kita nak selesai masalah? Tak boleh. Kan? Okay, so kita kena kaitkan dengan paksi X. Sekarang ni jadi paksi X, ni jadi paksi Y. Okey. Okey, yang ni N paksi Y. So dah tak ada kena-mengena. Sebab dia paksi Y. So 20 Newton paksi X, okey. Satu lagi W. W ni dia berada di antara paksi X dan paksi Y. So apa kita buat? Kita kena leraikan dia. Leraikan dia macam ni. Kan? Ni nampak kan? Cikgu ajar awak ni gabungan daya paduan, leraian daya. Sudut ni sama dengan sudut ni. 30. Okey. Okey, kita nak dapatkan adalah WX. W pada paksi X ni. Sebab apa? Bila kita leraikan, kita akan dapat. Kan cikgu cakap kalau kita lerai, kita akan padam ni. Yang ni akan hilang. Yang ini akan hilang. Dia akan tinggal WX dan WY saja. Kan? So, bila kita dapatkan WX, kita akan dapat daya yang selari dengan paksi X. Ini ialah dua daya. Ini daya pertama, ini daya yang kedua. So, berapa WX ni? Awak tengok setentang kan? So, setentang dia adalah sin lah. Sin 30 sama juga dengan WX bahagikan dengan W. So, ni naik atas. So, kita akan dapat WX sama dengan sin 30. Okey. Okey, nampak? Kita dah kena pasti daya Dah kena pasti daya. Okey, lepas tu yang kedua, kita buat gambar rajah daya. Gambar rajah daya dia kat sini adalah 20, dekat sini adalah WX. Okey, daya yang ada pada paksi X saja. So dia dalam keadaan seimbang, jumlah daya-daya equal to kosong. So apa daya kita ada? Kita ada WX dan kita ada 20. Sama juga dengan kosong. Kan? Mana satu positif ikut suka hati kita. Nanti letak sana negatif lah. Sini positif. So WX sama juga dengan 20. WX ni apa? Ni. WX ni adalah yang ni, iaitu tertinggal ni. Tertinggal huruf W. Okey. WX adalah W sin 30 sama dengan 20. So W sama dengan 20 bagi sin 30. So akan dapat jawapan dia, jawapan yang sama tadi, iaitu 40. Lepas tu baru tukar kepada WMG, dapatlah M nya. M sama dengan W bagi G, dapatlah 4.1 kilogram. Okey. Nampak? Ni kaedah 4 step. Okey. Ni kaedah 4 step tu. Kan? Yang ini kaedah segitiga daya.
Okay, ada segitiga daya. Okay. Dua-dua boleh pakai.